Hello, salam sejahtera. Saya Pul Hamdan. Saya terperangkap di dalam hujan sebab hantar bapa mertua saya pergi check up dekat hospital. Saya bawa kereta wife saya, Azia G. Ni model first model. Orang kata Azia ni jimat minyak. Tapi kereta wife saya ni, saya check dia punya fuel consumption 8.1 km per liter. Untuk makluman, kereta ni hanya digunakan untuk jarak dekat saja, jalan sekitar Banting dan ulang-alik kerja. Tak jauh pun lah. Saya ingat dia punya mileage pun tak mileage dia baru 27,000 lebih kurang. Kereta ni automatic, enjin 1 liter 3 silinder. Untuk kegunaan dalam bandar dengan penggunaan minyaknya 8.1 km per liter average, pada saya nak kata senang cerita tak jimat lah. Mungkin kereta ni kalau buat jalan jauh mungkin dia akan jimat sikit, tapi kalau dalam bandar saya rasa tak tahulah, mungkin orang lain ada pengalaman yang lebih baik daripada kereta saya. Sebab kereta saya ni wife saya bawa, dia bawa pun agak agresif lah, dia bawa agak laju. Mungkin sebab tu juga kot. Tapi kat sini saya nak bagi tahu, walaupun dari sudut mereka bentuk dan design kereta tu, enjin lah khususnya, enjin dan transmission, pengeluar mencipta enjin dan transmission tu sebagai enjin cekap tenaga ataupun jimat minyak. Tapi bergantung pada cara pemanduan kita, dia boleh juga jadi tak jimat kalau kita biasa bawa agresif ataupun kereta tu boleh dikatakan amat jarang sekali jalan jauh. Kereta ni paling jauh saya bawa, saya rasa pernah bawa pergi Putrajaya daripada Banting. Saya rasa itu first time dia jalan jauh. Dia tak pernah keluar, kereta ni tak pernah keluar dari Selangor, senang cerita. Sejak beli. Jalan dalam tak pernah jelajah Selangor pun. Paling jauh pergi Putrajaya je yang saya bawa, sebab itu pun saya yang bawa. Sebab orang rumah saya tak berani bawa kereta jauh-jauh. Tapi inilah dia punya penggunaan minyak dia, 8.1 km per liter. Sebab kalau kereta lain yang betul-betul jimat minyak, dia punya average tu akan jadi at least 12 atau 13. Sebab kalau ikut Perodua punya official claim, Azia 1.0G automatic, dia punya range dia boleh bagi lebih kurang 17-18 km per liter. Tapi itu saya rasa dia adalah combined driving, mixed driving, dengan pemanduan lebih kurang 80 km sejam. Tapi untuk kereta ni, sebab kereta ni tak pernah ambil servis, walaupun tak servis di servis center Perodua, dia hantar kat bengkel biasa. So warranty kereta ni dah awal lah. Tapi sebab kereta ni tak banyak berjalan, bukan tak banyak jalan, kereta ni hari-hari pakai, tapi hari-hari pakai jalan dekat je. So dia tak pernah jalan jauh selain daripada yang saya bawa tadi lah. So penggunaan minyak dia setakat itu saja. Saya rasa kalau nak kata kereta Azia ni jimat minyak, dia pendapat saya adalah subjektif. Sebab kebanyakan orang yang pakai kereta Azia ni dan dia dapat 15 km per liter ke atas adalah kerana dia gunakan kereta ni untuk jarak yang lebih jauh. Kalau macam setakat jalan pergi kerja balik kerja, ataupun setakat pergi pasar, ataupun senang cerita dalam sebulan tu dia punya jarak perjalanan kereta ni tak melebihi 100 km dalam masa sebulan, kereta ni tak akan jimat minyak. Ini yang saya amatilah untuk kereta ni. So maksudnya di sini untuk sebuah kereta tu jimat minyak, tak kira lah kereta apa pun, kereta tu perlu, ini saya punya pendapat sendirilah berdasarkan pengalaman saya memandu. Tip saya kalau nak kereta tu jimat minyak, selain daripada kita jaga servis dia, tukar minyak hitam dan sebagainya, kita kena guna kereta tu dalam sebulan tu dia punya mileage kereta kena at least 200 km ke atas ataupun 100 km ke atas. Maksudnya sekali-sekali kena bawa kereta tu jalan jauh, sekali-sekali kena ambil jarak yang jauh sikit untuk berjalan. Walaupun untuk ulang-alik kerja, kita biasa akan cari jalan shortcut untuk ulang-alik kerja sebab nak jaman minyak katanya kan. Tapi sebenarnya bila selalu sangat jalan dekat, kereta tu jadi tak jimat. Sebab
faktor pertama adalah kereta tu berat tetap sama. Kedua, cara pemanduan. Ketiga, faktor jalan raya yang kita selalu guna. Walaupun jalan dekat, tapi kalau jalan dekat tu jalan raya dia tak smooth, jalan banyak lubang-lubang lah contohnya, dia bergegar-gegar tu, sebenarnya ada, ni dari segi saintifik lah, tapi saya ceritakan dalam bentuk yang lebih mudah. Bila kita banyak sangat gerak-gerak steering nak elak-elak lubang, sebenarnya ada banyak pergerakan pada kereta menyebabkan dia efek pada penggunaan minyak. Selain satu lagi faktor yang ramai orang tak perasan adalah tayar. Mungkin sekarang dah ramai orang sedar lah, tayar juga memainkan peranan untuk kereta kita minyak jimat atau tidak. Tayar yang jimat minyak adalah tayar yang low rolling resistant. Maksudnya tayar tu dia tak grip sangat. Kereta yang tayar grip macam tayar sport, tayar sport lah, kita sport yang pakai tayar kita sport, tayar tu rolling resistance dia tinggi sebab dia grip. Bila nak cari tayar yang low rolling resistant, kena cari tayar yang grip dia cukup je. Maksudnya tayar tu bukan tayar untuk kereta yang selalu bawa laju. Tayar kereta biasa kereta macam Azia ni, tayar dia memang tayar low rolling lah. Macam kereta ni pun dari kilang dia datang dengan tayar low rolling. Satu lagi berkaitan tayar, tekanan angin tayar juga mempengaruhi penggunaan minyak. Kalau nak jimat minyak, kita isi angin lebih sikit daripada recommended pressure. Kalau macam Pro 2 untuk kereta ni, sebab dia nak jimat minyak, dia punya tayar pressure dia akan isi lebih sikit. Macam kereta Y saya ni, dia isi tak setinggi yang direkomend oleh Pro 2. Sebab kalau isi yang pakai Pro 2 punya recommendation tu, kereta ni dia punya ride jadi keras sebab tayar tu overinflated. Memang tujuan dia buat overinflation tu untuk jimat minyak, tapi untuk kegunaan harian pakai daily tak sesuai. So maksudnya kat sini, kita nak pakai kereta, kita kena tengok kita punya priority. Kalau macam kereta kecil ni, dia sebab Y saya tak ambil kira sangat pasal penggunaan minyak. Jadi secara umumnya kalau pakai kereta kecil ni memang jimat minyak lah. Compare dengan kereta saya rasa kereta saya lagi jimat kot. Dulu lah, sebab masa saya pakai dulu kereta tu banyak jalan jauh. Sekarang ni saya jarang pakai untuk jalan jauh, dia banyak pakai dekat-dekat. Lepas tu saya baru lepas convert balik daripada Shahili kepada Petronas Lithium. Dia ambil masa nak adjust balik dia punya fuel consumption tu. So saya punya penggunaan minyak pun dah agak tinggi lah sekarang. Tunggu next oil change. Tapi kereta ni pula, kalau compare dengan penggunaan kereta saya pada zaman dulu, saya rasa Azia ni lebih kuat minyak daripada kereta saya Persona. Sebab yang faktor-faktor tadilah, tekanan angin tayar yang biasa tak ikut Pro 2 punya recommendation. Sebab Pro 2 punya recommendation dia guna overinflated punya bacaan untuk dapatkan penggunaan minyak yang jimat. Dan satu lagi, kereta ni tak pernah jalan jauh secara amnya, dan hanya jalan dekat-dekat dan jalan-jalan kampung je lah. Lepas tu pemanduan yang walaupun jalan dekat tapi selalu bawa 60, 70, 80. Jadi dia tak efisien lah cara pemandu walaupun jalan dekat. Kereta kalau nak jalan dekat dan nak jimat, kena bawa bawah 60, 40, 50, 40 lah. Bawa 40 dia boleh jimat kalau nak jalan dekat. Kalau bawa 60, 70, 80 jalan dekat-dekat, dia tak jimat sebenarnya. Kereta besar petah lagi lah. Kalau kereta kecil macam ni pun dia boleh, minyak dia makan banyak macam tu. Kereta besar petah lagi. Jadi situ saja perkongsian saya berkaitan fuel consumption Pro 2 Azia Y saya. Kalau ada apa-apa soalan, khususnya berkaitan fuel consumption, boleh WhatsApp saya. Sekarang ni masih lagi dalam PKP fasa 3, dan untuk yang ada berminat nak beli Proton ataupun nak ada soalan, boleh tanya saya dalam WhatsApp. Mungkin ada yang tengah buat long term planning untuk beli kereta lepas habis PKP, boleh juga WhatsApp saya. Tapi buat masa ni memang kita tahu ramai yang nak save duit untuk meneruskan kelangsungan hidup dalam tempoh PKP ni, sebab ramai orang yang tak bekerja. Saya pun consider tak kerja jugalah sebab showroom service center semua tutup. Jadi itu saja perkongsian. Sehingga ke video akan datang. Sekian, terima kasih.